Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Salak Tinggi, tuan-tuan, para jemaah, insan-insan yang hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Dia duduk dalam masjid, aircon, luar hujan, sejuk tuan-tuan. Jadi tahan-tahan sejuk lah kita, insya-Allah. Kalau yang ngantuk tidur tak apa tuan-tuan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi Allah memberikan kita kesempatan. Ya, masih lagi Allah memberikan kita hidayah dan juga petunjuknya untuk kita hadir ke rumah Allah ini, mengimarahkan masjid yang sangat indah ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan agar adanya ganjaran, adanya pertimbangan yang menjadikan sebab untuk akhirnya kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah, insya-Allah. Yang akhirnya juga kita dipilih, kita seluruh ahli keluarga kita, seluruh muslim muslimat, untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tentu saya mengucapkan penghargaan, terima kasih kepada pihak masjid yang memberikan saya ruang untuk berkongsi, mengisi ruang antara maghrib dan juga isyak ini, yang saya kira pertemuan kita pada malam ini bukanlah pertemuan julung-julung kalinya, kan? Saya pun bukanlah first time sampai di tempat tuan-tuan, dan saya kira mungkin tuan-tuan pun bukan first time tengok muka saya. Saya kira lebih kurang 3-4 kali saya sempat hadir di tempat tuan-tuan, dan juga yang terbaru tuan-tuan, saya sempat solat berjemaah asar petang Khamis kemarin. Cuma kok mungkin tuan-tuan tak perasan lah, sebab masa tu datang saya pakai baju batik, kebetulan nak ke klinik kesihatan bawa isteri, jadi sempat solat berjemaah bersama tuan-tuan petang kemarin. Dan alhamdulillah pada malam ini dapat bersama-sama dengan tuan-tuan yang dirahmati lagi kasih Allah. Baik tuan-tuan, kita malam ini tuan-tuan, malam hari Jumaat, malam Sabtu, kurang lebih 3 hari lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, penghulu bagi sekalian bulan. Kalau harinya hari Jumaat adalah penghulunya, kalau bulannya tuan-tuan bulan Ramadan. Yang kita sedar ataupun tak sedar, kita nak ataupun tak nak, kita nak terima ataupun tak nak terima tuan-tuan, Ramadan akan tetap juga datang. Kita rasa macam baru sahaja kita menyambut bulan Syawal tahun lepas, Aidilfitri. Kita masih lagi terkesan dengan pandemik COVID-19. Akhirnya Allah panjangkan umur kita, Allah memurahkan rezeki kita, Allah kurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah, yang akhirnya kita akan bertemu bulan Ramadan 2-3 hari lagi tuan-tuan. Jadi diberikan pada saya tuan-tuan tajuk untuk kita bincang pada malam ini, andai ini Ramadan yang terakhir buatku. Tuan-tuan, macam tajuk lagu. Ni kalau buat lagu sedap tuan-tuan. Andai ini Ramadan terakhir buatku. Tuan-tuan yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, kalau Ramadan tahun lepas, kebanyakan pada kita tuan-tuan, kecuali Imam Bilal siap, kan? Sebab apa saya sebutkan beberapa individu ini, kerana mereka sahaja yang dibenarkan untuk menunaikan solat sunat tarawih ataupun datang ke masjid kita ini untuk tahun lepas, sebab kita tak dibenarkan untuk datang ke masjid dan juga surau. Tahun ini tuan-tuan ada kelonggaran, kan? Kalau masjidnya tuan-tuan lebih kurang dalam 400 ke 400.5. Kalau muslimat dia, insya-Allah bermula dari Ramadan nanti, malam 1 Ramadan boleh pergi sampai 150 capacity orang perempuan lah muslimat. Jadi tuan-tuan yang nanti sekalian, ada sebahagian kecilnya, segelintir yang mungkin kenalan kita, mungkin sanak saudara kita, mungkin sesiapa sahaja yang lepas Ramadan tahun lepas, duduk dalam 2-3 bulan Allah dah ambil nyawa dia, kan? Ataupun baru sahaja minggu lepas rakan kenalan kita yang Allah ambil nyawa dia. Oh, rupanya tahun lepas itu merupakan Ramadan terakhir buat dia. Tuan-tuan sekalian, dalam keadaan dia tak boleh nak jangka, tak boleh nak agak, adakah itu Ramadan terakhir kepada dia, ataupun ada lagi kesempatan untuk bertemu Ramadan pada tahun ini.
Kita menipu tuan dalam Ramadan, kita tak tahulah kok-koklah malam satu Ramadan, malam nak tarawih, malam pertama, ada kalangan kita yang Allah ambil nyawa dia, wallahu alam. Nak cerita kita tuan ialah soal ketentuan Allah tu, utamanya dia soal kata apa, kematian ataupun soal Allah ambil nyawa tuan-tuan, kita tak tahu bila. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena anggap bahawasanya macam mana satu Ramadan 1442 1442 Hijrah pada tahun ini, kita kena letakkan di pemahaman kita, mindset kita. Kalau orang kampung saya sebut tuan-tuan, mindset kita, pemikiran kita. Kita kena berazam, kena bertekad bahawasanya inilah Ramadan yang kalau boleh kita nak buat betul-betul. Kalau orang Kedah kata tuan-tuan nak buat pulun sungguh-sungguh. Supaya apa? Inilah Ramadan yang terakhir buat kita. Entah wallahu alam kok-koklah Allah ambil nyawa kita selepas ini. Tuan-tuan, kalau kita ada kawan-kawan yang jadi warden penjara ataupun pegawai-pegawai penjara, mungkin wallahu alam mungkin tuan-tuan ni bekas pesara ataupun yang sekarang sedang berkhidmat penjara, tuan-tuan kita lihat rakan-rakan kita cerita bagaimana keadaan orang yang bergelar dengan banduan akhir. Tuan-tuan, banduan akhir ni cerita mudah dia, hukuman dia tunggu sama ada banduan akhir ni tuan-tuan sama ada penjara seumur hidup, tunggu mati ya tuan-tuan, ataupun tunggu dijalankan hukuman gantung bertali, kan? Maknanya dia tahu bila dia kena gantung, mungkin setahun lagi, mungkin 2-3 bulan lagi. Dan biasanya tuan-tuan, pengalaman saya sikit sebanyak, ada kawan kita sebagainya cerita, kalau ustaz, kalau kata seseorang itu yang nama dia mungkin si fulan, dia kena gantung lepas subuh. Biasa tu orang kena gantung lepas subuh, kan? Dia malam tu, petang tu tuan-tuan tak selera dah. Biasanya orang banding terakhir tuan-tuan, esok nak kena gantung hari ni akan di offer. Offer apa tuan-tuan? Offer nak makan apa, bagi tahu kami tolong cari. Kau nak cari ayam golek ke, ni tuan-tuan bazar Ramadan ni kan. Roti john ke, mutabak ke, pizza ke, KFC ke, nasi ambeng ke. Tuan-tuan. Tadi kat pagi tadi tuan-tuan kat office saya buat potluck. Gotong royong sebenarnya sambut Ramadan. Nasi ambeng rasa jugalah tentu walaupun kita bukan orang Jawa. Kan? Nah, nasi ambeng kau tuan-tuan tak. Jadi boleh request apa sahaja. Sebab apa? Sebabnya inilah peluang terakhir untuk menjamah makanan-makanan dunia. Kan? Jadi tuan-tuan, diminta ke? Tak minta. Biasanya tak ada selera dah. Makan tak ada dah. Tidur pun tak ada dah. Sebab apa? Dah tahu nak mati esok. Tuan-tuan. Jadi dia buat apa? Baca Quran, berzikir, bermunajat, teriak tuan-tuan. Teriaknya bahasa utama menangis, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tu tak tidur langsung. Kan? Malam tu tak tidur langsung tuan-tuan, sebab dah tahu dah nak mati esok. Sebab dia tahu esok ialah kematian dia. Kan? Kalau zaman-zaman, kalau anak-anak kita tuan-tuan, mungkin ada di kalangan anak tuan-tuan yang baru lepas SPM tahun ni. Dia calon tahun lepas baru habis SPM bulan 3 baru ni tuan-tuan. Tengok macam mana mereka study smart ataupun study hard. Yang tuan-tuan kan, esok paper bahasa Melayu tuan-tuan, boleh hari tak tidur malam. Saya ingat zaman saya belajar tuan-tuan dekat universiti dulu tu, esok nak kena final project last sem. Last sem tu maknanya kalau kata gagal lah selama 3 tahun duk belajar tu. Jadi tuan-tuan tak tidur malam, kita buat, kita prepare, kita present sampailah petang, daripada petang tu sampailah tengah hari esok tak tidur. Orang kata biar betul aku ni gila betul tak tidur malam. Sebab apa? Nak siap supaya biar perfect. Sebab apa? Sebab kita nak bentangkan, kita tahu bahawa ini ialah orang kata apa, jalan hidup kita, jalan kerja kita. Kalau kata kita lulus berjayalah kita. Kalau kita gagallah secara lama. Sebab apa? Kita dah tahulah kita punya matlamat akhir kita. Jadi tuan-tuan yang hati sekalian, begitu juga Ramadan. Tuan-tuan, sebab tu disebutkan, kalau kata ulama menyatakan, kalau sekiranya manusia ni tahu apa yang ada dalam Ramadan, kan, lau ta'lamu ma fi Ramadan la tamanna kullu sanah Ramadan, kata ulama. Kalau sekiranya kamu tahu apa yang ada dalam Ramadan, maka kamu akan mengharapkan seluruh tahun itu, 12 bulan 365 hari itu ialah Ramadan. Allahu akbar tuan-tuan, kan. Jadi kita nak harapkan tuan-tuan sekalian, Ramadan ni ialah Ramadan yang terakhir buat kita, kan. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, marilah kita ambil kesempatan pertama yang sebutkan begitu. Tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang Ramadan,
kan. Disebut tentang Ramadan, apa yang boleh kita faham tuan-tuan, dia ialah bulan ujian. Bila sebut tentang Ramadan, dia ialah bulan ujian. Sebab tu ulama bagi satu definisi. Ramadan tu apa? Ramadan ni panas. Tuan-tuan kan. Walaupun 2-3 hari ini kita tengok hujan, tuan-tuan. Tapi nak boleh ke hujan petang-petang macam ni. Tuan-tuan kan. Jadi saya tengok sekarang bila dah duduk di orang kata apa, duduk di Sadat Tinggi ni, masih lagi sampai sekarang lah berulang ke Shah Alam di sebab kerja di ibu pejabat di JAIS sana tu, bahagian pengurusan halal, ibu pejabat. Jadi kurang lebih tuan-tuan 40 minit berulang. Jadi bila balik tu lepas tu berulang pula tuan-tuan naik motor. Jadi bila start kali tuan-tuan 4.30 tu, bila dah lepas pascat sebagai nak balik tu dah memang aim dah. Aim tu tuan-tuan memang alamatnya sama ada kalau sampai ke rumah tu tak hujan, alhamdulillah. Kalau hujan kat tuan-tuan, alhamdulillah juga. Nak macam mana? Tapi kena standby lah. Orang kata apa? Orang Melayu kata sediakan payung sebelum hujan. Nak cerita tuan-tuan. Tapi tengah hari Allah panas terik. Sebab apa? Sebab nak masuk Ramadan. Biasanya macam tu tuan-tuan. Dan memang betul pun. Nak masuk Ramadan memang dia panas. Bahang dia tuan-tuan. Kalau kita ada boleh ukur, kalau kita ada kereta-kereta yang canggih-canggih, dia boleh detect dah berapa suhu di luar. Mungkin sekarang tuan-tuan 31-32 Celsius. Tuan-tuan, tapi ulama bincang Ramadan di segi makna yang tersirat. Tadi itu surat dia secara umumnya. Tersiratnya tuan-tuan sekalian, ialah Ramadan ni ialah bulan panas. Panas sebab apa? Panas kerana bulan ujian. Ujian apa? Ujian dari soal yang paling kita mudah faham ialah ujian kesabaran kita. Sebab tu bila disebut bulan Ramadan, tuan-tuan, ulama bahagikan kepada kita ini 3 jenis orang yang berpuasa. Ni tuan-tuan, orang kampung selalu ini setiap malam kuliah subuhnya, duhanya, orang cerdik-cerdik hebat-hebat belaka. Kita sedia maklum 3 golongan ni. Pertama disebutkan ialah puasa orang awam. Maknanya puasa orang awam tuan-tuan, dia hanya sekadar tak makan dan juga tak minum. Itulah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, segala perintah Allah yang lain sembahyang ni tidak. Mata dia tuan-tuan lagi galak daripada sebelum Ramadan. Mulut dia tuan-tuan lebih pahit pada bawah. Tuan-tuan, bukan setakat membawa, menghalia, mengtimu semua dia bila Ramadan. Tuan-tuan kan, bulan Ramadan ni soalannya nafsu kawal dia. Sekali masuk bazar Ramadan RM50 tu paling sikit. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni puasa orang awam. Tuan-tuan, saya sebut bulan Ramadan bukan kata salah tak salah tuan-tuan, silakanlah, tapi berpada-pada kan. Puasa yang kedua tuan-tuan sekalian ialah dia puasa khusus. Puasa yang bukan setakat orang berlapar dan juga berdahaga, tetapi lebih pada itu tuan-tuan, dia jaga panca indera dia. Mata daripada melihat benda-benda yang Allah haramkan. Tangan dia daripada melakukan maksiat pada Allah. Kakinya banyak ke rumah-rumah Allah, bukan ke tempat-tempat maksiat. Mulutnya, lidahnya dijaga daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan orang terasa hati, boleh mengundang kemurkaan Allah. Akalnya sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, puasa apa tuan-tuan? Puasa khusus. Ini tuan-tuan, tarah alim ulama. Kita ni tuan-tuan jangan ambil satu pun tak. Nombor 2 tu boleh, insya-Allah. Nombor 3 ni tuan-tuan, jarang-jarang, kata Piramli tuan-tuan. Jarang-jarang. Jarang macam mana? Kerana seluruh kehidupan dia, bila sebut berpuasa, semua ni ialah sifat dia ialah ibadah kepada Allah. Dia bertindak, dia melakukan satu perkara, sebut nama Allah, ingat Allah. Letak pertimbangan halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Tuan-tuan, akalnya memang dipandu untuk sentiasa mencari hidayah kepada Allah. Ini puasa khusus. Tapi tuan-tuan, peringkat kita kalau nombor 2 pun tuan-tuan hebat semua orang. Sebab tu tuan-tuan, nak supaya mulut kita tak bercakap benda-benda yang bukan-bukan ni tuan-tuan, kena sabar. Sebab tu disebut puasa ni dia ialah imsak. Kalau bahasa Arab lah tuan-tuan, imsak apa dia? Menahan. Menahan apa? Menahan setakat menahan dari segi lapar dan juga dahaga, tapi menahan daripada perbuatan seluruh anggota badan kita daripada melakukan benda-benda yang boleh bawa pada kita ini mengundang kepada perkara yang dosa, sekaligus membawa kepada kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu. Itu yang kita nak tuan-tuan. Jadi benda ni tuan-tuan, dia tak boleh nak buat melainkan kalau sekiranya pertama tuan-tuan sekalian ialah dia kena ada kegembiraan. Gembira lain macam tuan-tuan. Gembira apa ni? Gembira apabila Ramadan nanti dia dah bersedia, aku seronok nak bertemu Ramadan. Aku rasa happy.
rasa gembira, rasa seronok nak bertemu Ramadan. Kalau dia rasa, oh sudahlah Ramadan 2-3 hari ni aku kena pulun suruh makan, kan. Jadi dia tentang kawan pakat buat pola. Dia bila sikit-sikit bawa tu lama-lama jadi bukit. Seorang bawa kek, seorang bawa nasi ambeng, seorang bawa kek, seorang bawa aiskrim, seorang bawa ais sasi. Tadi tentang petang ni kawan. Jadi fikir dia lah, uish, banyak semua ni. Tadi nak ingat sikit pakat-pakat sikit-sikit tu lah. Sebab apa? Duk nampak dah 2-3 hari ni waktu nak makan semua sebab bulan puasa tak ada selera dah nak makan banyak-banyak. Kan? Jadi kalau kita masuk Ramadan tak gembira, boleh jadi tuan-tuan dia akan duduk kepada golongan yang pertama tadi tu. Tuan-tuan kan. Sebab tu tuan-tuan yang lagi dikasih Allah sekalian, kita kena anggap apa lagi tuan-tuan, bila Ramadan ni kita kena gembira. Sebab apa kena gembira? Sebab Ramadan ni tuan-tuan yang sekalian ialah Ramadan ni ialah tetamu yang paling agung yang akan duduk bersama dengan kita di mana-mana dalam tempoh sebulan, yang mana tetamu kita ni, kawan baik kita ni, dia datang setahun sekali, duduk dengan kita sebulan sekali, duduk dengan kita sebulan selama sebulan, untuk dalam tempoh sebulan, dalam tempoh setahun tu sebulan dia datang. Sebab apa saya sebut kawan baik? Sebab dia kita duduk pergi mana-mana di Ramadan dengan kita. Kita bekerja, Ramadan duduk dengan kita. Kita duduk di rumah, Ramadan dengan kita. Kita bekerja, Ramadan duduk dengan kita. Kita tidur, Ramadan duduk dengan kita. Kita baca Quran, Ramadan duduk dengan kita. Kita bersedekah, Ramadan duduk dengan kita. Apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan berniaga, Ramadan duduk dengan kita. Tuan-tuan, kan? Tambah masuk bilik air pun Ramadan duduk dengan kita, tuan-tuan. Maknanya, lain macam punya kawan baik ni, kawan baik yang nama dia manusia pun tak macam tu. Kawan baik boleh lah setakat zaman sekolah 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, masuk universiti dah bidang masing-masing dah, minat masing-masing dah. Bila kahwin esok tuan-tuan, seorang duduk di Kedah, seorang duduk di Perak, jauh dah, berjumpa setahun 2 kali pun mujur kalau kerap, jarang lagi pun ada. Itu kawan baik yang nama dia manusia. Ni kawan baik yang nama Ramadan 30 hari duduk dengan kita, datang setahun sekali ya tuan-tuan. Kemudian Ramadan ni pula tuan-tuan, ini supaya kita nak rasa gembira ni, nak kena rasa happy nak bertemu dengan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, ialah dia bukannya minta, orang kata apa, minta sedekah dengan kita. Ni aku duduk dengan kau ni, aku ni tetamu kau tolong jamu aku makan, tolong sedia tempat tidur, tolong apa ni, jaga kesihatan aku. Tak. Ramadan datang dengan kepada kita sebagai kawan baik, tetamu yang paling agung. Kita buat baik kat dia, kita layan dia, kita, kalau istilah tentang kita entertain dia, dia bagi hadiah tuan-tuan. Kan? Sebab tu bila masuk Ramadan tuan-tuan, ialah bila seseorang itu melakukan amalan sunat, tuan-tuan, dia akan diberikan ganjaran amalan fardu. Tuan-tuan, Allah bagi bila tak, selain pada bulan Ramadan tak ada. Kalau melakukan amalan fardu tuan-tuan, disebut dalam satu hadis, akan dilipat gandakan sampai 70 kali ganda. Allah Akbar tuan-tuan. Ni bila tuan-tuan? Sebab tu bila Ramadan ni disebut tentang puasa. Puasa ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan, Allah tak sebut bulan lain selain daripada bulan Ramadan, bulan puasa. Tuan-tuan, maknanya mulianya bulan Ramadan. Sampai kau letak Ramadan ni pada nama anak, mungkin setengah pada kita tuan-tuan nama Ramadan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak kena rasa gembira juga bila bertemu dengan bulan Ramadan ni tuan-tuan, kerana disebutkan dalam satu hadis oleh riwayat pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawasanya umatku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu ketika Ramadan. Tuan-tuan, bulan puasa ni bukannya tradisi umat Nabi Muhammad semata-mata. Maknanya dulu tuan-tuan, sebelum Nabi Muhammad pun ada orang berpuasa. Puasa Nabi Daud tuan-tuan. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa balik. Selang-seli puasa tuan-tuan. Dan sebahagian besar itu bangsa-bangsa lain itu menjadikan puasa sebagai benda yang rutin harian. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tapi mereka puasa kenapa? Puasa sebab kesihatan.
Kita puasa kerana apa tuan-tuan? Kerana pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, buat puasa ni satu lagi kita nak kena kata apa? Kena faham. Jangan sebut bulan puasa ni peluang untuk aku kontrol makan. Bulan puasa ni boleh ambil peluang boleh jimat duit. Bulan puasa ni tak payah bagi kerja banyak-banyak lah. Tak boleh nak buat productivity banyak sangat, lemau jadi dia. Kan. Bulan Ramadan ni tak usah kerja banyak sangat lah. Jadi duk nampak bulan Ramadan ni bulan yang kita nak jadikan sebagai benda yang keduniaan. Nak jimat duit, nak jaga kesihatan. Betul lah tuan-tuan, tu benda yang nombor 3, nombor 4. Tapi yang paling utama sekali ialah sebab ibadah. Tuan-tuan kan. Nah, jadi sebab ibadah dekatkan diri kita kepada Allah. Dan sengaja Allah bagi ke Ramadan kat kita dengan kelebihan yang sangat banyak, kerana kita tahu umat Nabi Muhammad ni umat yang malas. Cerita kalau supaya kita faham. Jadi Allah berikan bulan Ramadan sebulan ni kau puluh sungguh. Buat amalan sunat dapat fardu dipatkan sampai 70 kali ganda. Bahkan Nabi sebutkan tuan-tuan, kelebihan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad ini, pertama sekali ialah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Tuan-tuan. Tapi janganlah pula mulut berbau tuan-tuan kita buat kat kawan kita, tuan-tuan penampar nampak gaya. Kan. Yang kedua tuan-tuan, para malaikat beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Sebab tu tuan-tuan, antara lagi tuan-tuan sekalian, lepas masa kita nak kakak berbuka, inilah waktu disebutkan antara waktu doa untuk kita mustajab. Jadi lebih kurang 10-15 minit tuan-tuan, kita duduk sementara roti john, murtabak, nasi biryani atas meja tu, kita pakat berhimpun anak isteri kita, jom pakat berdoa dengan Allah. Doa apa-apa tuan-tuan, bahasa Jawa ke, bahasa orang apa tuan-tuan, apa-apa sajalah, bahasa Tamil ke, Cina ke, bahasa Melayu, insya-Allah Allah tu Maha mendengar, Allah Maha memahami. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan malaikat beristighfar kepada kita. Baik, mana istighfar tu? Malaikat tolong minta ampun kat kita. Tolong minta ampun kat kita tuan-tuan. Kan? Baik, yang ketiga, Allah SWT memperindahkan syurga pada setiap hari. Tuan-tuan, kan? Bahkan disebutkan ialah orang berpuasa tuan-tuan, ada satu syurga tempat kepada orang yang apa? Orang yang suka berpuasa, yang nama dia apa? Nama dia puasa syurga Ar-Rayyan. Syurga apa tuan-tuan? Ar-Rayyan untuk orang berpuasa. Baik, tuan-tuan sekalian. Yang keempat, syaitan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti bulan daripada Ramadan. Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang Ramadan, dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Ulama bincang tuan-tuan, ada dua maksud. Pertama, memang buka sungguh syurga, memang tutup sungguh neraka, memang dibelenggu syaitan. Memang maksudnya macam tu. Di sebalik itu tuan-tuan, ialah masuk di pintu syurga ialah orang nak buat kebaikan sangat mudah. Tuan-tuan, kita di sini mungkin kita ni agak berbeza dengan tradisi orang Arab. Kalau tu mungkin tuan-tuan pernah ataupun berkesempatan suatu ketika dahulu menunaikan umrah di bulan Ramadan. Mungkin seminggu, mungkin yang ambil awal, mungkin yang tengah, mungkin yang duduk sebulan Ramadan. Bahkan yang mungkin duduk sampai raya Ramadan, tuan-tuan akan nampak perbezaan di tempat kita dengan tempat orang Arab. Walaupun negara orang Arab tuan-tuan, dia di Arab Saudi lain suasana dia, di masjid suasana dia tuan-tuan. Pengalaman saya sikit tuan-tuan, ada 2-3 tahun duduk di Adul Kinanah, bumi masjid tuan-tuan. Nak masuk Ramadan ni, dia punya signboard tuan-tuan merata corak. Merata corak tuan-tuan di mana-mana. Keluar bahasa kampung jenuh tuan-tuan. Kan? Di mana-mana tuan naik signboard. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Kan? Kalau buka puasa tuan-tuan, dia panggil istilah dia ialah, kita sini tuan-tuan istilah konon, istilah orang putih kat, buffet Ramadan. Macam tak ada nama Melayu, buffet Ramadan juga, buffet tu kata orang Inggeris. Di sana tuan-tuan dipanggil nama apa? Maidatul Rahman. Maidah ni hidangan, Ar-Rahman ni nama Allah, kan asma-usna kan. Maidatul Rahman. Jadi tuan-tuan, dia kalau buka puasa tu meriah. Ni kejap orang kaya ni support nasi, ada bagi roti, ada bagi air. Jadi meriah. Dan mereka tuan-tuan, kalau tradisi orang Arab ni, dia banyak dia bawa ahli keluarga dia untuk berbuka di masjid. Cuma kita tuan-tuan tahun ni tak boleh lagi lah. Kalau ada pun tuan-tuan, dia setakat drive tu je. Maknanya mungkin masjid boleh sediakan bungkus
packaging betul buat balik macam tu ya. Nak macam mana kita tak nampak macam gitulah keadaan dia. Dia banyak cerita tuan-tuan. Dan kalau tarawih ni tuan-tuan, masjid dia ni kan, daripada awal sampai habis penuh. Bukan sekat dalam masjid, luar masjid. Orang Arab kita tuan-tuan, sampaikan masjid AJK tuan-tuan, malam pertama lepas habis tarawih buat mesyuarat tergempar. Masjid surau kita ni kena berbesar dah, sampai satu masa untuk renovate balik dah, kena tambah ruang masjid. Tuan-tuan, sebab apa? Malam pertama tuan-tuan penuh sepenuh-penuhnya. Tapi sekarang tak boleh lah, sebab setakat 400 saja yang maksimum. Itu bezanya tuan-tuan. Seronok yang Ramadan. Dan ditutup pintu akak cerita tentang orang buat jahat ni, kita tak nampak, tak rasa ada maksiat, tak rasa ada jenayah dalam bulan Ramadan. Tapi kalau ada, teruk suruh orang tu. Kalau ada, teruk suruh. Sebab apa? Sebab ni tuan-tuan, ialah syaitan dah dibunuh. Tapi yang kenapa jadi teruk sangat tu? Sebab ni tuan-tuan, ialah hawa nafsu duk selama ni dia duk ikut hawa nafsu. Sebelum Ramadan pun begitu, masa-masa Ramadan pun begitu juga. Kan? Baik, tuan-tuan yang hati sekalian, maka dalam kita nak menyambut Ramadan, tuan-tuan, apa yang kita kena buat persiapan? Apa preparation? Apa persediaan kita nak sambut Ramadan? Baik, tuan-tuan, ada seorang ulama nama dia Profesor Munir Abdul Halim Mahmud daripada Universiti Al-Azhar. Dia sebut apa? Ada 3 kaedah kita orang Islam untuk kita mempersiapkan diri kita nak sambut Ramadan ni. Tuan-tuan, pertama sekali tuan-tuan, kenapa? Kena bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Ni tuan-tuan. Sebab tu ada orang masuk Ramadan tapi tak rasa apa-apa, macam hari biasa, cuma tak makan minum ya. Sebab apa? Sebab kok dah tuan-tuan, dosa dia tu masih lagi Allah tak ampunkan kerana dia tidak mohon taubat kepada Allah. Tuan-tuan, ingat senang kalau tuan-tuan baca Quran. Ingat senang kena bersedekah walaupun RM1. Ingat senang ke tuan-tuan nak datang rumah Allah ni start kereta. Senang itu ustaz. Start kereta, masuk gear 1, auto bagi tekan minyak sampai parking elok sudah. Jangan parking blok kereta motor orang. Nampak sebenarnya, tapi nak menggerakkan tu tuan-tuan bukan pilihan daripada Allah tu. Dan Allah nak pilih ni, mestilah Allah pilih orang yang terpilih. Kan? Orang yang layak, yang qualified. Dan sudah tentu orang ini ialah orang yang dosa dia bukan tak ada kata tak ada, tapi diampunkan oleh Allah, kurang. Mana dia minta ampun dulu dengan Allah. Tuan-tuan. Jadi ulama sebutkan ialah kena bertaubat kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan berjanji pada Allah agar tidak mengulangi dosa-dosa dia, dan bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum hakam Islam. Sebab tu tuan nak masuk bulan Ramadan ni kena masuk dengan bukan kerana semangat, masuk dengan sebab kena mengaji. Kan? Ini pun ada kat tuan-tuan, kita dah berpuluh-puluh kali berpuasa, ada orang tanya, ustaz, saya semalam ustaz, ni tak apa tuan, kita cerita orang lelaki ni, orang perempuan tak ada. Ustaz, semalam ni saya, ialah ustaz malam Jumaat, tak faham lah ustaz, jadi saya dengan isteri saya semua, jadi sahur tu terlepas. Ialah berletih ustaz. Ni minta maaf tuan-tuan. Lepas tu ustaz tak sahur. Lepas tu sah tak saya berpuasa? Tapi saya dah niat puasa tu sebulan, saya niat masa bermula awal Ramadan hari tu, untuk niat sebulan Ramadan nak puasa. Jadi hari tu tak sempat Ramadan, tak sempat niat, dan tak sempat mandi wajib sebelum masuk waktu subuh. So persoalan ni ustaz, boleh sah tak puasa saya? Ini tuan-tuan, kalau ada orang tanya lagi, tuan-tuan sekalian, maknanya dia belum lagi betul-betul memahami ataupun ambil tahu tentang bab hukum hakam, terutama dalam bab puasa. Kan? Maknanya itu sepatutnya benda basic kita dah clear dah tuan-tuan. Kalau niat itu ada, kita tak makan minum bermula pada waktu masuk yang waktu subuh, so okey, walaupun tak sempat lagi untuk mandi wajib angkat hadas besar, sah puasa dia. Tuan-tuan, cerita mudah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam 3 ni dan ulama menyatakan ialah taubat sungguh-sungguh, berjanji dengan Allah tak nak buat. Yang kedua tuan-tuan, kita masuk Ramadan dalam keadaan kita ada ilmu. Baik, tuan-tuan sekalian, ada ulama juga menyatakan bila nak masuk bulan Ramadan, dia kena sediakan diri dia zahir dan juga batin. Kan? Zahir ni macam mana? Dia kena cari dah pakaian yang terbaik untuk pergi tarawih.
Ni tuan-tuan janganlah tarawih kita ni buat lebih kurang. Masjid ni buat berapa? 8 ke 20? Okey, baik. 8 ke 20 okey tuan-tuan. Yang tak okey pun tak buat langsung. Kan? Yang tak okey ni tak buat langsung. 8 pun okey, 20 pun okey tuan-tuan. Jadi maknanya kita kena seimbang dah. Pakaian apa nak pakai? Zahirnya kita. Mulut kita jaga tuan-tuan, kan? Mata kita sebutkan tadi hanya melihat benda-benda yang Allah redha sebagainya. Baik, dalaman kita jaga daripada apa? Daripada mengungkapkan perkataan-perkataan yang membawa kepada maksiat kepada Allah. Biasakan diri kita untuk menahan kemarahan. Tuan-tuan, kita tuan-tuan kan nak ada benda emergency, berhenti kat traffic light tuan-tuan. Kan? Nak apa lampu hijau. Nak sampai tuan-tuan kat traffic light dan lampu kuning merah tu kita pun berhenti. Kemudian tuan-tuan nak hijau, tiba-tiba ada orang potong depan kita. Kita kata celaka betul orang ni. Tadi aku beratur panjang, tiba-tiba dia lihat dia potong tuan-tuan. Kan kita marah. Bila Ramadan tuan-tuan tahan. Kan? Tapi kadang-kadang waktu kita nak kadang-kadang kita potong kiu orang juga, apa? Orang tak marah. Kan? Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita kena tahan lidah kita, tahan kemarahan kita, gantikan perkara yang baik dengan kebaikan. Sebab tu tuan-tuan, benda keburukan nak tukar pada kebaikan ni bukan senang. Sebab tu tuan-tuan, sikit-sikit. Sebab tu dalam kaedah sebut tuan-tuan, inna ahabbul a'mal ila Allah dawamuha wa in qalla, kata Nabi, kan? Sesungguhnya perkara amalan kerja buat yang Allah suka, yang Allah kasih, yang Allah happy, yang Allah gembira, yang Allah seronok tentang kepada kita hamba ni ialah benda yang sikit. Sekalipun benda itu benda itu berterusan, sekalipun benda itu sikit. Jadi tuan-tuan, sebab tu sebutkan bulan Ramadan ialah bulan untuk kita buat perubahan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ialah bulan Ramadan ni kita kena letakkan mindset kita. Bulan Ramadan ni ialah bulan kita sabar, bulan untuk kita berubah, bulan untuk training diri kita ni jadi lebih baik. Tuan-tuan, orang pergi haji. Saya kira di hadapan tuan-tuan, di hadapan saya ni ramai yang haji. Yang bakal haji pun insya-Allah, termasuk saya tuan, tak pergi haji lagi. Tahun ni wallah tuan-tuan katanya dapat kuota tambahan 10,000. Kan, tapi tak tahu lagi, tak ada lagi hitam putih ataupun kenyataan rasmi. Mudah-mudahan termasuklah kita insya-Allah tuan-tuan. Yang mungkin tahun lepas dapat terpilih tapi postpone mungkin tahun ni insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang disebutkan haji mabrur? Ialah haji mabrur, cerita boleh tuan-tuan, ialah apa yang dibuat amal baik semasa haji, dari segi pantang larangnya, dari segi kebaikan, dari segi kebajikan, amal soleh, amal ibadah yang dibuat semasa haji, dia boleh konsisten selepas balik pada haji. Dia tak cakap benda mengarut, cakap benda-benda bukan selepas haji. Jadi selama dia balik kampung, kau panggil dia haji, memang haji sungguh. Sebab apa? Di kaki masjid dia dengar orang, kalau dengar budak-budak mengumpat ni, dia tazkirah kat orang balik, dia nasihat dengan baik, dia kaki mengaji Quran, dia kaki sedekah. Sebut nama dia, orang pakat senang hati, bukan ni susah hati dengan dia. Ni haji. Tuan-tuan, Ramadan yang mabrur, bukan Ramadan mabrur tuan-tuan. Ramadan yang mabrur ialah kalau bulan Ramadan dia boleh semayang sunat banyak gila-gila punya. Kan tuan-tuan. Kalau 8 rakaat satu malam darab dengan 30, tuan-tuan, berapa tuan-tuan? 8 darab 3 lebih kurang 240 rakaat semayang sunat tarawih. Tuan-tuan, kalau 240 rakaat kami boleh buat selama sebulan Ramadan, takkanlah lepas habis Ramadan masuk 1 Syawal nak semayang duha 2 rakaat pun malas, tak boleh. Nak semayang qabliyah, ba'diyah pun tak boleh. Bulan Ramadan boleh puluh 8-20 rakaat tuan-tuan. Kita tuan-tuan pakat perhati tu kan, pakat perhati cari kesalahan orang, tak pakat perhati tuan-tuan. Akan ada nanti manusia yang dia datang Ramadan, qabliyah, ba'diyah, isyak tak buat, tarawih dia pulut. Dah masuk azan dah.
Tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah. Tadi saya sebutkan tadi tuan-tuan, ada orang yang dia datang tarawih nanti ni, Ramadan ni tuan-tuan, dia nampak puasa tu dia tak berapa nak sah sangat kalau kata tak boleh tarawih. Jadi dia Quran tak berapa nak baca sangat. Bukan kita sebut dia tuan-tuan supaya kita ni cari salah orang, tak. Tapi mudah-mudahan benda ni tak berlaku kat kita. Kan? Saya sebut ni untuk saya dan juga kita semua tuan-tuan. Quran tak pernah nak baca sangat, sedekah tak pernah sedekah sangat, berdoa pun lagi tak lah tuan-tuan, kurang sangat. Imam duduk tengah baru bagi salam, saya kedua salam yang kedua terus cabut tuan-tuan. Wirid pun tidak, berdoa pun tak. Tapi tarawih dia pulun duduk rakaat pertama tempat bila dia duduk tu lah tarawih kan. Tapi ba'diyah qabliyah tak buat juga. Kita jangan jadi macam tu tuan-tuan. Sebab saya sebutkan tadi, kalau 240 rakaat tarawih, kalau dia buat dia konsisten setiap malam, paling satu malam 8 rakaat, belum campur witir lagi tu tuan-tuan, masuk satu Syawal sepatutnya tidak ada masalah untuk dia sembahyang solat sunat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, benda-benda ni menjadi satu. Sebab tu sebutkan bila Ramadan ni kita bulan training, kita akan jadi nak bersedekah sangat-sangat, rajin bersedekah, rajin baca Quran, kita akan buat baik, kita akan rajin banyak sembahyang sunat, kita akan jaga tutur kata kita tuan-tuan. Kena mindset siap ialah nak jadikan Ramadan ialah Ramadan yang terakhir. Kalau kita masuk Ramadan nak jadinya lebih baik, masuk habis Ramadan 11 bulan akan datang kita akan jadi lebih baik. Sebab tu tuan-tuan, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis saja Ramadan, para sahabat Nabi tuan-tuan 6 bulan berdoa agar segala ibadah yang dilakukan semasa bulan Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan tuan-tuan. Kita 6 hari Syawal nak puasa nanti tuan-tuan. Kan orang dia tak masuk Ramadan, bulan Syawal lambat lagi ni. Dan kena aim lah, aku masuk bulan Ramadan, bulan Syawal duduk dalam 2-3 hari nak puasa sunat lah. Kena aim siap-siap. Pun tuan-tuan setengah-setengahnya tergelincir daripada landasan tak habis pun kadang-kadang, ataupun tak buat langsung. Abang ada nak buat berturut silakan, nak buat selasli pun silakan, tak ada masalah tuan-tuan. Tak buat langsung pun ada. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, begitu keadaan. Jadi maksudnya kita nak masuk Ramadan, sebab tu disebutkan oleh ulama, kun rabbaniin walan takun ramadaniin. Jadilah kamu ni hamba Allah. Tuan-tuan, kita nak masuk Ramadan ni, nak jadi hamba Ramadan ke nak jadi hamba Allah? Allah sengaja bagi Ramadan ni untuk supaya kita ni boleh berubah, boleh orang kata apa, boleh masuk tempat khusus kejap, tempat training kejap. Tapi jangan sebab training kamu tu kamu jadi baik. Habis training tu, habis latihan Ramadan, habis sekolah Ramadan, habis madrasah Ramadan, kamu jadi orang yang terbaik, kamu jadi orang cemerlang, yang medan yang sebenarnya ialah 11 bulan akan datang sampailah kita bertemu Ramadan yang panjang umur insya-Allah tahun depan. Tu kena faham itu. Tuan-tuan sekalian, itu maknanya tuan-tuan, kita nak supaya Ramadan nantinya akan habis 30 Ramadan nanti, kita dalam keadaan kita semua tuan-tuan diampunkan dosa kita oleh Allah. Tuan-tuan, saya nak tutup tuan-tuan sekalian dengan satu kisah. Ini tuan-tuan kan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setiap kali dihidangkan makanan kepada dia oleh pembantu dia, Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan setiap kali nak makan, pembantu dia tolong hidang makanan, dia akan tanya siapa yang buat makanan ini. Setiap kali
makan pagi ke, minum pagi ke, tengah hari ke, tentang siapa ke, dinner ke, lunch ke, breakfast ke, saya Abu Bakar akan tanya siapa yang buat ni siapa dia buat makanan ni. Sampai satu hari tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni dia macam Nabi juga, berlapar sampai kan ikat perut dengan batu. Tuan-tuan, tak tanya soalan yang seperti mana kebiasaan. Tak tanya soalan seperti mana kebiasaan yang ditanya. Dia pun makan tu kan. Makan, maka PA dia tanya, wahai khalifah, kamu ni pelik sungguh hari ni. Selalunya kamu tanya aku ni ambil makanan pada mana. Hari ni kamu tak tanya, lapar sungguh ke? Kan. Maka tanya saya bawa kau, iya tak iya juga. Siapa si tolong cerita siapa ni kamu ambil makanan ni pada mana? Maka tuan-tuan, PA dia kata, aku ni wahai khalifah, sebelum masuk Islam aku ni dukun. Aku ni kira tok bomoh lah. Kan, yang jenis buat syiriknya ni. Kan? Jadi di kalangan passion aku ni, dia tak bawa upah. Jadi dia berhutang dengan aku. Jadi makanan yang kau makan ni ialah satu cara untuk dilunaskan hutang dia. Jadi aku jamu kat kamu. Tuan-tuan, saya Abu Bakar boleh tahu cerita sebenar. Dia ambil masuk tangan itu masuk dalam mulut tuan-tuan dan paksa supaya dimuntahkan segala apa yang dimakan oleh dia. Sebab apa? Tak nak benda yang haram masuk dalam tubuh badan dia. Kerana maka bila dimasukkan jari di dalam mulut tuan-tuan, dimasuk itu seolah-olah macam teruk sangat. Akhirnya tuan-tuan, wahai Sayyidina Abu Bakar, tidakkah Allah tu Maha mengampun? Allah tu mengampunkan segala dosa-dosa yang kita buat dalam keadaan yang tak tahu dan juga tak sedar. Ya, betul, tapi aku tak nak darah daging aku ni tumbuh daripada sumber yang haram. Kerana aku ingat kata Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lah layak buat dia. Tuan-tuan, kisah ni sengaja saya bawa di akhir ni supaya nanti tuan-tuan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan akan pergi ke bazar-bazar Ramadan. Ni tuan-tuan saya nak kait sikit lah dengan saya punya konteks kerja saya tuan-tuan buat halal. Tuan-tuan kena tengok dengan siapa yang tuan-tuan beli, bukan apa yang dijual, tapi tengok siapa yang menjual. Tuan-tuan boleh kan? Maksud itu bukan ketika kita nak bersangka buruk, tapi apa yang kita lihat itu memberikan sepatutnya apa yang kita lihat itu memberikan keyakinan kepada kita. Dan dengan makanan itulah yang akan bentuk peribadi akhlak kita, nak memudahkan kita beribadah. Tuan-tuan, bukan kita bicara soal halal haram, soalnya ialah siapa yang buat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke satu booth ataupun satu tempat orang jual tuan-tuan jual apa? Jual ayam percik. Tuan-tuan, ayam percik ni jarang kalau Ramadan berkenjah di mana-mana orang jual ayam percik. Tuan-tuan, kalau yang tolong kipas tuan-tuan, yang tolong orang kata apa, yang tolong ayam dia tolong salut dengan kuah percik tu tuan-tuan, tu dia tuan-tuan, kuku panjang hitam, rambut panjang, pakai dye pula tuan-tuan, rambut tu color hijau, color oranye, merah, semua tuan-tuan, semua color parti-parti ada dekat rambut dia. Tuan-tuan, lepas tu pakai rantai, kat tangan ada cincin emas lelaki tuan-tuan. Walaupun beratur panjang, kita tuan-tuan orang muslim mukmin jangan nak beli. Sebab apa? Sebab jelas orang yang menjual itu melanggar hukum hakam Allah sampai pakai emas. Bab kebersihan tak jaga. Walaupun ayam percik ke ustaz, takkan haram kot. Bukan soal haram pada fizikal makanan tu, tapi siapa yang buat. Satu lagi tuan-tuan, ini contoh mudah kan. Kebiasaan kalau kami tuan-tuan, saya kawan yang jadi auditor halal, kita tengok kalau telur itu masih di atas sarang dia, kemungkinan kebarangkalian besar telur ayam itu tak dibasuh. Kalau tuan-tuan perhati, tolong sedih lah kan, kalau tuan-tuan kata saya tak pasti kat sini, mungkin kat pasar salak tu, mungkin buka bazar Ramadan nanti, tuan-tuan perhati, nak beli murtabak tuan-tuan kan. Kalau relax tuan-tuan kan, perut kita nak pecahkan telur, kena ambil sudu pecah, dia relax buat satu tangan kan. Saya nak buat pun tak reti. Tapi kalau tuan-tuan pakat tengok dia ambil tu pecah tu, dia tabur atas atas murtabak tu air, kita pun rasa confused. Ayam ni, telur ni basuh ke tak? Tuan-tuan, telur ni kalau tak dibasuh dia kira najis. So bila kena najis, tuan-tuan tak payah makan lah. Cerita mudah dia. Kalau bab kebersihan lagi tuan-tuan, tuan-tuan pakat perhati belakang. Satu tuan-tuan. Kemudian kalau tuan-tuan yang mungkin yang
sebagai peniaga. Tolong kita menjual ni bukan menjual sekadar menjual, tapi menjual untuk tolong orang. Maksudnya macam ni tuan, seperti mana kita nak makan tu, makan yang berzat, makan yang baik, itulah yang kita nak jual kat orang. Ni saya sebut tu kadang-kadang terkena orang nampak meleleh hari tuan-tuan, masa puasa ni lapar ni. Jadi tengok makanan semua sedap belaka. Jadi balik rumah tuan-tuan, beli nasi tomato tu dia tuan-tuan. Beras tak apa nak masak. Ayam tuan-tuan, Allah, yang dibakar, masak balik rumah dia bagi hak lain. Rupanya merah lagi tuan-tuan. Ikan dengan tai ikan tak buang, tak siang mana pun. Tuan-tuan kan. Jadi biasanya macam tu. Jadi sebab tu kita sebutkan, sebab ini yang kita nak buat balik bagi makan anak bini kita. Lepas tu kita duk tanya anak kita, kenapa mengaji Quran duk alih batal, tak pergi Iqra nombor 4, nombor 5, duk menghafal Quran tak apa lepas lagi. Sebab makanan macam ni bukan soal halalan, tapi soal ada unsur-unsur keraguan syubhat tuan. Sayyidina Abu Bakar tanya setiap kali siapa yang buat. Tuan-tuan sekalian kan. Itu boleh kita beli makanan daripada orang perempuan yang tak tutup aurat. Ni sebut tu bukan nak sebut resis supaya lelaki ni tak, tapi supaya kita orang kata betul-betul biar cerewet sikit. Tuan-tuan nak belanja berapa banyak, nak makan apa, silakanlah. Hari ni roti, tapi kena agak teliti sikit dengan apa yang kita makan. Sebab tu tuan-tuan, Imam Nawawi sampai kepada akhir hidup dia tak makan makanan yang hasil tangan orang lain. Imam Nawawi, siapa yang buat makanan dia tuan-tuan? Mak dia, mak Imam Nawawi. Itu hebat Imam Nawawi tuan-tuan. Kena. Jadi sebab saya sebutkan tuan-tuan, bila bab Ramadan ni memang kita akan berjumpa. Orang sebut Ramadan tuan-tuan di Malaysia ialah syurga makanan. Kan? Itu belum lagi kalau balik kampung mentua saya tuan-tuan di Kelantan. Ni kalau orang Kelantan, Kelantan tuan-tuan, kuih yang tak ada kat sini ada kat Kelantan. Ni kan. Jadi tuan-tuan sekalian, ini sebutkan ialah begitu kan. Jadi kita ada hak pengguna untuk kita pilih makanan yang bersih. Sebab tu di segi Islam bukan bincang soal halal, tapi soal thayyibah tu baik tuan-tuan. Kalau nak cerita sikit lah tuan-tuan, kami kita kalau kita jumpa air mineral tuan-tuan, air mineral ni apa saja makanan dan juga minuman, dia tak boleh terus letak atas lantai. Mesti ada alas, atas meja ke, atas kursi ke, atas apa saja tak boleh letak. Kalau letak atas lantai itu termasuk bahan mentah, ayam ke apa tuan-tuan, dia akan kita tegur dan akan kita bagi NCR. Kita katakan ini satu benda yang tak boleh kalau mana-mana premis yang ada persijilan halal. Dan sebab maknanya kena ada sifat ihsan, adab kita dengan makan, walaupun makanan tu tak macam kita. Sebab ni makanan ni kita nak makan, ni air kita letak bawah tuan-tuan, adab tak ada. Kan? Padahal air ni kita nak minum kan. Apatah lagi kalau kata makanan yang diletak ataupun yang tak dijaga kebersihan. Wallahu a'lam tuan-tuan, sekadar tu saja cukup tuan-tuan. Cerita bab Ramadan ni banyak perkara lah. Nanti jadi ceramah pula tuan-tuan sampai pukul 10 kan. Jadi cukuplah tuan-tuan, celoteh saya sembang santai. Banyak perkara yang saya kira tuan-tuan para hadirin sedia maklum. Cuma tuan-tuan kita nak ambil kesempatan, kalau kata andainya Ramadan ini dah Ramadan yang terakhir, maka tuan-tuan tolong sekarang tuan-tuan dah boleh masuk gear 4, gear 5 dah tuan-tuan. Masuk Ramadan kena penuh surah, kena tekan minyak tuan-tuan 100 km sejam. Kan, ambil peluang, kerana kita tak pasti adakah Ramadan ini ialah Ramadan yang terakhir atau ada lagi kesempatan kita untuk kita bertemu Ramadan yang akan datang insya-Allah. Sekali lagi terima kasih pada pihak masjid yang memberikan saya kesempatan. Mohon maaf terlebih terkurang. Ada kesempatan panjang umur, mohon rezeki insya-Allah kita bertemu. Kalau tak bertemu di sini, kita bertemu di mana-mana. Kalau tak bertemu di mana-mana, bertemulah di dalam syurga nanti insya-Allah. Hazal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.